penghuni syurga bila melihat neraka sangat bersyukur. Sangat bersyukur kerana alhamdulillah kalau kita masuk neraka pun tidak teruk tu nampak. Tu nampak teruk. Baik. Jadi penghuni syurga memanggil penghuni neraka. Lalu mereka berkata, sungguh kami dapati bahawa apa yang Tuhan kami janji kepada kami adalah benar, iaitu kalau beriman, beramal saleh dapat syurga. Walau tersasar seketika, tergelincir, terkadang manusia melakukan dosa, namun dibasuh dengan taubat dan ibadat. Lalu mereka bertanya, fahal wajadtum, adakah kamu dapati janji Tuhan kamu kepada kamu itu benar? Itu jika kamu terus menentang Islam, melawan Islam, tidak beriman dengan Allah, mengkufuri apa yang dibawa oleh Rasulullah, janji Allah kepada kamu adalah neraka. Ayat ini turun menceritakan perihal tentang Abu Jahal dan konco-konco ni. Sehinggalah akhir zaman orang yang mengikut jejak langkah Abu Jahal. Qalu na'am, penghuni neraka kata ya, betul. Dulu bila Nabi suruh kami beriman, kami tak mau. Nabi bacakan Al-Quran, kami tutup telinga. Kami menidakkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka benarlah janji Allah kepada orang yang menolak Al-Quran adalah neraka. Fa'adzana mu'azzinun bainahum, lalu ada di kalangan mereka yang berteriak, maknanya angkat suara kuat, lalu berkata dengan suara yang keras, yang tinggi, al-la'natullahi 'alal zalimin, sesungguhnya laknat Allah pasti menimpa ke atas orang-orang yang zalim. Zalim ni tuan, kategori dia banyak, pernah kita cerita. Zalim yang paling besar, zalim yang paling tinggi sekali ialah tidak beriman, iaitu kufur dengan Allah, tidak bersyahadah. Itu zalim yang paling tinggi. Bukan zalim yang paling besar, buat orang lagi dah, ambil harta orang lagi dah. Paling besar ialah menolak agama Allah. Walaupun ketika dia hidup dia menderma, ketika dia hidup dia ada pertubuhan kebajikan. Contoh macam orang barat Kristian, bab-bab kebajikan ni duduk depan punya mereka pulun, kutip derma, dimasuk ke pedalaman Afrika, cari kanak-kanak yang ditimpa malam, kelaparan, tak ada pakaian, tak ada makanan, dia bagi. Tapi kerana tidak beriman, laknat Allah ke atas mereka kerana mereka zalim. Yang kedua, beriman tetapi iman dalam keadaan memeluk Islam, bersyahadah, tapi dalam keadaan tidak mahu melaksanakan tuntutan Allah, iaitu sombong dengan segala ajaran yang ada dalam Islam. Dia hanya Islam pada nama, maka akhirnya itu menjadikan dia golongan yang kedua terbesar di kalangan orang-orang yang zalim. Alladzina yasudduna an sabilillah, siapakah orang yang zalim? Iaitu orang-orang yang menyekat jalan Allah, iaitu menghalang orang lain daripada beriman, menghalang orang lain daripada memahami Islam, menyekat ruang-ruang yang ada supaya agama Islam itu disebar. Bagaimana Abu Jahal dan bangsawan Quraisy yang setara dengannya bertungkus lumus menjadikan Nabi SAW sebagai bahan jenaka dan ejekan bagi orang-orang yang datang daripada luar Mekah. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtub karangan Imam Barakfuri, dicerita ada 3 orang pemimpin Quraisy. 2 orang di kalangan mereka adalah Abu Sufyan dan juga Abu Jahal. Mereka 3 orang ni, seorang ni tidak dinamakan. Setiap malam mereka nak pergi dengar Nabi baca Quran. Mana kita cerita ke? Pergi tekak telinga kat dinding rumah Nabi seronok kali. Tak sedang, tak peduli apa, punya seronok dengan Al-Quran kerana Al-Quran itu sangat benar, tidak menentang langsung bahasa yang mereka duk cakap. Nak cari kesalahan di segi bahasa tak ada, nak
cari kesalahan di segi melanggar norma kehidupan tak ada, bahkan mengajak kepada yang baik. Elok Nabi berhenti, dia pun sedang jangan tengok itu sekarang. Kata hero dia kena rembuk atau dia rembuk balik, habis ending. Sedang pakat-pakat gabui makin balik belaga gelap. Yang pergi mana? Hang pergi mana? Pakat lawan tanya. Tadi aku main dari tahun rumah Muhammad. Dengar dia baca Quran, dia kata Abu Jahal. Betul-betul aku nak tanya, apa yang Muhammad bawa tu? Adakah ia satu benda yang tidak betul, sihir, perkara yang memecah belahkan masyarakat, satu benda yang diajar oleh satu benda yang syair yang dibaca? Kata Abu Jahal, demi Allah, apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar. Apa yang dibaca olehnya satu kalam yang bukan ciptaan manusia, tapi kira-kira kabilah aku dengan kabilah dia ni kelai lama lah. Mereka memberi makan, kami bagi makan. Mereka jaga tetamu, kami jaga tetamu. Mereka khidmat kepada Baitullah, kami pun khidmat juga. Tapi mereka ada Nabi, kami tak ada Nabi. Ni tak boleh jadi. Maka aku kena dustakan Muhammad sebagai Nabi. Ni kata, bukan dia tak percaya Nabi bawa, tapi saja keras kepala dan menjadikan Nabi sasaran ejekan dan merendah-rendahkan Nabi SAW. Mereka menyekat orang ramai daripada beriman. Abu Lahab berdiri belakang Nabi. Bila Nabi berdakwah, kata Abu Lahab, apa tahu tak, ini anak menakan aku, hadza ibnu akhi, innahu majnun wa innahu kadzdzab wa innahu lasahir fala tastami'u minhu. Ni anak menakan aku kenal dah, dia ni gila, pembohong, tukang sihir. Jangan dengar dia cakap. Sebab apa? Kalau dia mula duduk cakap dengan Nabi, boleh beriman. Pada tahun ke-10 kenabian, setelah Nabi turun daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi mengubah cara dakwah. Nabi tak mau dakwah dah Quraisy, pulau Zat. Sebab apa? Dia tak mau. Keras kepala, tak mau. Sebab apa pun tak mau. Okey, Nabi buat tak peduli kat mereka. Nabi dakwah orang luar. Di kalangan kabilah yang di luar Mekah yang datang untuk buat haji, Nabi pun tunggu satu kumpul ramai. Nabi pun panggil mereka, jom duduk saat nak sembang. Elok nak duduk. Abu Jahal kata tak, nak kopi bangun. Abu Lahab kata ni, tak suruh dengar. Dengar kalau habis. Boleh ubah. Dalam tu juga boleh berubah. Datang pada musim itu 6 orang di kalangan Khazraj di Madinah. Orang-orang Madinah daripada kabilah Khazraj. 6 orang ni, dia elok Nabi tengok mereka, Nabi bagi salam, Nabi ajak, ta'alau najlis ukallimkum. Mai duduk kan, saya nak cakap sikit boleh tak? Lepas dia kata tak ada masalah, nak cakap boleh. Bila duduk, Nabi pun mula terang bahawa aku ini Nabi, seorang Rasul, utusan Allah. Orang Madinah duduk dengar lama dah cerita pasal Nabi ni daripada orang Yahudi. Yahudi ni duk bilang Nabi mereka sekian. Kata mereka akan ada satu lagi Nabi. Apa jaga Nabi ni mai, kami beriman dengan dia. Kami perang dengan Habib, wahai orang Arab. Pakat siku hang aku kata ni apa yang Yahudi duk gertak kita. Lebih baik kita beriman dulu dengan dia daripada Yahudi. Tuan, cuba lihat, hidayah itu kerja Allah, milik Allah. Quraisy dari kecil hidup dengan Nabi, daripada tak ada Nabi ni. Nabi ada sampai Nabi umur 40 tahun. Latar belakang Nabi ni lumat, mereka hafal semua sanjung Nabi. Tak ada apa yang buruk pada Nabi. Kemudian Nabi dakwah 10 tahun, semua berubah jadi buruk. Maknanya 50 tahun dia duduk dengan Nabi, 40 tahun sebagai orang biasa, 10 tahun sebagai Rasul. Tapi orang Madinah yang tak pernah tengok Nabi, kali pertama jumpa, kali pertama dengar, terus beriman.
kita lama dah Islam, nenek moyang kita Islam, bila Melayu Islam, Melayu Islam. Jangan kita bersandar kepada seperti mana Quraisy, bangsa yang mulia, penjaga Kaabah, pemberi makan kepada tetamu, melayan orang-orang buat haji. Tapi bila mai kebenaran, dia tolong. Kita Melayu benar, tapi jangan berbangga dengan Melayu kita semata-mata, tapi hendaklah kita berbangga sebagai seorang Melayu Islam. Maka dengan kita berpegang kepada agama lebih daripada adat, kita menjadi orang yang hebat. Seperti mana orang-orang Madinah, mereka hanya sebentar sahaja bertemu Nabi, bahkan mereka lah menjadi pendukung kuat Nabi yang kelak akan membuka Mekah, yang merupakan tempat yang dikuasai oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yasudduna an sabilillah, iaitulah orang-orang yang menyekat jalan Allah daripada difahami, daripada dikenali oleh masyarakat. Wa yabghunaha 'iwaja, dan menginginkan Islam itu bengkang, bengkok, pincang. Menyekat itu supaya kelihatan Islam ni tak elok, tak kemah. Itu tuan-tuan dan puan, bila kita Islam, apa yang kita buat, kita mewakili Islam, kita mencerminkan Islam. Kalau kita buat sesuatu yang tak elok, bukan Islam tengok, ini orang-orang Islam buat benda macam kita juga, maka mereka seolah-olah melihat Islam ni tak ada beza dengan apa yang ada tu. Boleh minum arak sama, bukan Islam. Boleh main judi, bahkan hak Melayu lagi ramai judi daripada Cina. Sebab Ansar kena seru dah 2-3 tempat kat Kuala Kita ni lama lah. Dia kat Kuala Cina dia Tokey Melayu, bukan Tokey Cina. Maknanya dia tengok apa bezanya, apa beza. Kita mewakili Islam. Karena itu bila kita melakukan sesuatu, apatah lagi atas nama Islam, tiba-tiba benda itu tidak seperti yang Islam nak rosak. Kita buat kenuri, contohnya kenuri tuntutan Islam, tiba-tiba dalam kenuri itu macam-macam benda lulang tuan. Mau tengok apa ni, Islam ke sungguh? Dengan karaoke, dengan menari apa ni apa. Orang ustaz tu dia cerita dalam radio pilih. Mak dengar, mak cerita balik ke saya. Orang nyebut dia pergi makan nuri, pergi makan nuri, tok besan sama tok besan duk karaoke. Ini dia punya duk lawan lagu, berbalas lagu bunyi. Mak mentua buah lagu tadi, pak mentua belah lagu. Dia kata sakan. Adalah YouTube tu dia buat makcik tu tua lah. Dia pergi buka -1, terus dia jadi automatik pegang mikrofon, dia hentam lagu tu dah kawal sampai habis. Oh, punya kaki karaoke ada orang nuri. Ini nuri, ajaran Islam, tuntutan Islam. Selenggara jenazah contoh dalam majalah terbaru Q&A, dia fokus bulan ni berkenaan dengan jenazah, pengurusan yang bijak dan murah. Pengurusan jenazah kena macam tu. Bila kita nak urus jenazah yang dituntut oleh agama, tiba-tiba kita bagi susah, kita bagi payah, kita bagi mahal, benda-benda yang tak ada kita pergi tempek bagi ada. Benda-benda khurafat yang banyak berlaku dalam pengurusan jenazah, tak mau nak buang lagi. Ini benda-benda yang tak patut ada lagi, duk ikat apa cerek apa jak lagi duk bagi. Saya pun heran nak tahu tang mana. Kalau sebulan mati 5 orang, 5 jak baru ada di rumah. Dan kalau sungguh nak bagi upah, bagi duit, tak bagi pun tak apa, lagi baik tidak membebankan keluarga si mati. Kalau upah dengan hak tu, tak payah beli jawab minum dari jak tu. Tetamu mai, ni entah orang satu jak, buat jak banyak sangat. Biasalah tukang macam tertib. Dia tak tahu kenapa, macam mana adat tu boleh wujud. Kerana kalau dilihat pada secara kasar, taklah salah kita nak bagi, tapi lama-lama dia jadi bi'at, jadi
jadi bid'ah dhalalah. Baik. Banyak lagi lah pakaian-pakaian yang ni apa tadi dalam radio Hakim dia buat drama tudung singkat apa lipstick pink. Dia main fashion hari ni. Kalau pakai tudung merah, lipstick merah. Kalau tudung pink, lipstick pink. Kalau tudung hitam tak tahu dia buat lipstick dia warna hitam jadi lagu tu fashion. Ni bukan bentuk aurat, yang ni dia cari pasal. Tudung pula Allah apa nak bubuh tak bubuh. Apa nak bubuh tak bubuh ni kata satu benda yang kalau kita nak buat berkenaan dengan Islam, buat bagi betul-betul mengikut ajaran Islam, barulah kita dapat pahala. Kalau tidak, wayabghunaha iwaja, kita tergolong di kalangan orang-orang yang menginginkan Islam itu dipandang sebagai selalu tak betul, bengkang-bengkok. Baik. Wahum bil akhirati kafirun, dan mereka itu iaitu orang yang zalim kufur dengan hari akhirat. Dan perempuan yang dirahmati Allah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum juga. Ketiga hari ni dua baca kitab tu sebab tengok kaji balik peristiwa Isra dan Mi'raj dan peperangan Tabuk yang berlaku dalam bulan Rajab. Seperti yang saya sebut pagi tadi, ada 5 sebab sumber kekuatan sahabat yang mereka boleh berjalan jauh untuk berperang. Kita cerita pagi tadi Nabi umur 62 tahun. 62 tahun boleh naik kuda di bawah panas matahari, berjalan sebanyak 2000 km. Naik kuda bukan macam naik kereta sedap nyandak tu pun lenguh sampai Kuala Lumpur turun mengeliat. Hak ulang sikit kita cari sport tolong urut kan. Amai mana-mana urut. Baru naik kereta highway punya elok. Nabi naik kuda ni berjalan bergegang. 62 tahun umur Nabi, sebab tahun itu tahun ke-9 Hijrah. Setahun sebelum kewafatan Nabi SAW. Tapi steady, bukan Nabi makan angin, Nabi perang. Dengan baju besi, dengan pedang semua cukup. Kuatnya Nabi, kuatnya sahabat. Kenapa? Di antaranya adalah al-iman bil akhirah. Mereka beriman dengan akhirat, dengan iman yang begitu hebat, iaitu merasai, meyakini bahawa apa yang mereka buat daripada kebaikan pasti dibalas oleh Allah dengan kebaikan, dan apa-apa keburukan yang mereka buat pasti dibalas oleh Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang kita sebut, ada pencatat yang mencatatnya dalam keadaan tidak pernah tersilap tersalah. Beriman lagu tu, yakin sungguh apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, semuanya berada di dalam pengetahuan Allah. Beriman dengan hari pembalasan. Itu para sahabat, kata Allah, wa yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka menyumbang harta yang Allah kurniakan kepada mereka dalam keadaan hati mereka merasa bimbang dan takut. Kalau Allah tak terima, nanti berhadapan dengan Allah, kembali kepada Allah, Allah akan azab dan soal mereka. Dalam dia buat ibadah pun dia takut. Kita dalam buat maksiat pun tak takut. Mereka dalam solat pun masih bimbang, menangis kalau Allah tak terima. Dalam bacaan Al-Quran mereka yang banyak, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin membacakan satu ayat dalam tahajud dia, daripada lepas Isya sampai subuh, satu ayat dia ulang. Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, ujung dia, kana dzalika hatman maqdiyah. Ayat berkenaan dengan kita akan melintas sirat. Apa ayat tu? Wa in min syai'in, Allahumma salli ala Muhammad. Ayat tu baik. Ayat tentang dengan melintas sirat.
haram. Itu kata Allah mafhumnya, setiap daripada kamu pasti akan melintasnya. Yang demikian itu adalah ketetapan yang wajib daripada Allah. Tak ada siapa pun terlepas daripada melintas sirat yang dibentangkan di atas neraka Allah. Maka kata Allah, orang yang tidak beriman, dia akan ditarik, dicampak ke dalam neraka. Dan orang yang beriman akan melintas lalu masuk ke dalam syurga. Menangis Aisyah dengan ayat yang diulang-ulang diceritakan oleh khadamnya. Kami mendengar Ummul Mukminin membaca ayat tersebut sehinggalah pagi. Punya takut tu dalam dia dah kira-kira isteri Nabi, kesayangan Nabi, orang yang banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi, menghafal Al-Quran, pun masih menangis bimbang akan masa depan di akhirat. Bagaimana dengan kita yang sangat leka, payah menangis, hati kita liat, suka untuk kita khusyuk dalam ibadah kita. Wa bainahuma hijab, kata Allah, antara syurga dan neraka ada dinding. Maknanya ada tembok besar yang menghalang penghuni neraka nak masuk syurga, yang menghalang penghuni syurga untuk masuk ke dalam neraka. Maknanya terhalang. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas tembok yang menghalang, yang memisah antara syurga dan neraka itu, ada golongan-golongan yang kebaikan mereka sama dengan kejahatan mereka. Yang mereka ini kenal, kedua-dua pihak, ahli neraka mereka kenal, ahli syurga mereka kenal. Sama bila Allah timbang sama. 50 kilo, 50 kilo, 50 gram, 50 gram, tak turun sikit. Baik. Bila duduk tengah-tengah, dua-dua mereka tengok, wa nadau ashabal jannah, mereka tentu akan memanggil orang yang mendapat nikmat dulu. Tentu memanggil orang yang mendapat nikmat. Lalu mereka memanggil penghuni syurga, kata mereka, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Sungguh kamu layak mendapat habuan daripada Allah, balasan syurga daripada Allah. Sonok kami tengok, lam yadkhuluha, namun mereka tidak boleh memasuki syurga. Wa hum yatma'un, dalam keadaan mereka sangat teringin nak masuk syurga. Semua pakak menyesal kalau kita pun tasbih sekali lagi je, subhanallah, mesti berat 1 gram. Semua duk menyesal lagu tu. Kita lagu tu nanti masuk ya, pakak menyesal habis hari tu. Awaklah aku tak pergi, awaklah aku tak baca, awaklah aku tak zikir, awaklah aku tak bilang di tangan aku ni zikrullah, istighfar dan sebagainya. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Dan apabila dipalingkan wajah mereka ke arah penghuni neraka, mereka tak mau tengok. Kira-kira kalih terus tengok ke arah syurga, tak boleh masuk pun jadilah, tengok pun jadilah. Tak boleh masuk, tengok pun jadilah, seronok dah. Namun Allah alih pandangan mereka ke arah neraka, nak bagi tengok je. Dia yang pada buat salah, kalau silap hari bulan itu masuklah. Bila mereka memandang ke arah penghuni neraka, qalu, kata mereka, rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna ma'al qaumil zalimin, janganlah engkau jadikan kami, golongkan kami, campak kami bersama-sama dengan golongan-golongan yang zalim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Lalu orang-orang yang berada di atas tembok pemisah antara syurga dan neraka, ahlul a'raf, memanggil orang-orang yang mereka kenal di kalangan penghuni neraka dengan tanda-tanda yang ada. Kata mereka, ma aghna 'ankum
kumpul banyak-banyak dulu tak boleh buat apa. Yang himpun banyak-banyak juta, bilion dan sebagainya, yang kamu bermati-matian mengumpul harta semata-mata. Ma aghna ankum jam'ukum, awak tak boleh nak tebus sikit pun ke? Belilah bang 1 gram lagi ke apa nak masuk ke dalam syurga. Ubahlah, tukarlah siksaan itu dengan membayar segala harta yang kamu miliki. Wa kuntum tastakbirun, dan apa yang kamu sombong dahulu, kekuatan kamu, kehebatan kamu, pengikut kamu yang banyak, kekuasaan kamu, adakah itu tidak menjamin sesuatu yang baik untuk kamu halang daripada masuk ke dalam neraka? Tak boleh. Baik. Apa yang mereka himpun daripada harta adalah sesuatu yang haram. Kaya tak salah. Bukan Islam memerangi kekayaan itu, tapi sekiranya kekayaan itu berpunca dari sumber yang haram, yang menekan dan menindas, maka itu adalah menjadi pemberat kepada timbangan neraca kejahatan seseorang. Kalau dia kaya, baru ni saya terdengar bila ditanya, ada soalan kuih, ditanya siapakah di kalangan sahabat yang terakhir masuk syurga? Dia menjawab Abdul Rahman bin Auf. Betapa pandai-pandai, bertuhan ke? Hadis palsu mana yang abang pakai? Tanya pasal Abdul Rahman, sebab dia paling kaya. Oh, awak dia kaya, dia mampu. Anda tahu dia kaya dalam perang Tabuk saja, dia sumbang 50 juta dalam perang Tabuk. Satu peperangan dia bawa harta dia sehingga Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, aku lihat Abdul Rahman melakukan kesalahan. Dia tak tinggal apa dekat keluarga dia. Nabi pun mai panggil, ya Abdul Rahman, apa yang kamu tinggal untuk ahli keluarga kamu? Taraktu fihim al-khaira wal barakah. Aku tinggal dekat mereka kebaikan dan keberkatan macam yang kamu sebut, ya Rasulullah. Anfiq alaih, kata Allah, alaih. Sedekah, aku sedekah balik kat kamu. Ayat yang Imam baca tadi. Ayat yang dibaca tadi dalam Mayang Maghrib. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap sedekah kita menumbuhkan sepohon pokok, yang setiap pokok itu ada 7 cabang. Setiap cabang, setiap tangkai itu keluar 100 biji. RM1 dapat 700. Dia hantar, dia sedekah 50 juta, dapat 500. Berapa? Tak arti nak kali lah. Banyak. Tu boleh hamba boleh kata dia masuk juga paling terakhir di kalangan sahabat. Dengan dulu lah dia lepas Nabi wafat. Ini hadis palsu yang masyhur. Banyak orang faham lagu itu. Bahkan ada yang kata Abdul Rahman bila melangkah sirat dalam keadaan merangkak. Sebab apa? Sebab dia kaya. Subhanallah. Kalau tak kaya macam mana nak keluar zakat? Kalau Islam marah kaya, kenapa Islam mensyariatkan zakat? Kenapa Islam suruh pergi haji bila ada duit? Dari awal tu suruh lah. Kalau ada duit banyak tu salah. Abdul Rahman bin Auf bila wafatnya Nabi SAW, dialah penjaga kepada semua ummahatul mukminin. Setiap tahun dia bawa pergi haji. Kadang dia bawa pergi umrah atas belanja dia. Dan bila dia wafat, dia wasiatkan. Bila dia nak mati, dia wasiatkan peruntukan kepada setiap isteri-isteri Nabi ni dikira dalam wang ringgit kita 80,000 seorang. Untuk mereka yang masih hidup, yang pernah perang Badar, dapat seorang 6,000. Ketika itu masih wujud lebih kurang 100 orang sahabat. Dia sedekah tang itu pun kata sahabat, bila dia mati kami nak bahagikan harta dia kepada anak-anak dan isteri dia. Lenguh tangan kami, duk kapak emas dia yang terlalu banyak. Kenapa Abdul Rahman seorang yang sangat diberkati dalam perniagaan? Kata Abdul Rahman, aku kalau tersepak batu, bawah batu tu ada dinar emas. Maknanya tendang batu pun dia reti nak buat apa dengan batu tu. Punya hebat. Kalau tak ada orang kaya macam tu,
siapa yang nak menjalankan tentera Nabi, siapa yang nak menjadikan Rom gerun dengan kekuatan yang ada, bukan sekadar ketenteraan tetapi ekonomi. Dia buka kilang susu, dia boleh buat kilang susu, mana dia boleh. Satu hari tu ada 70 ekor unta yang datang ke Madinah, penuh belakang dia dengan barang-barang yang dibawa daripada Syam. Orang pemahaman dia punya banyak unta dan barang-barang yang dibawa oleh Abdul Rahman masuk ke dalam Madinah. Aisyah kata, barakallahu fi, moga-moga Allah memberkatinya. Wal akhiratu khairun wa a'zam, tapi akhirat lebih baik, lebih besar daripada apa yang dia bawa. Khadam ni bercerita ke Abdul Rahman. Abdul Rahman kata, beritahu Aisyah ummul mukminin, semua unta dan barang-barang yang ada atas dia fi sabilillah, aku sedekah. Boleh ke kita dengan mudah lagu tu? 70 biji pickup penuh barang belakang tu. Bukan dekat barang yang pickup tu kita dekat ambil lah. Nak bagi kat chair Honda bulat, orang minta beli 300 pun tak mau jual. Bukan naik pun tersepuk tepi rumah tu, karat naik. Bagi lagi tobat dah. Oh ni peninggalan arwah Tok Chair dulu, macam baik. Ditanya lagi, ahaula'il ladzina aqsamtum. Yang ditanya ni adalah ketua kepada penentang Nabi dulu. Orang yang tak masuk syurga, tak masuk neraka ni, Ahlul A'raf ditanya. Mana pi orang-orang yang kamu bersumpah dahulu bahawa mereka ini tak akan mendapat rahmat Tuhan langsung? Siapa? Iaitulah para sahabat, di kalangan para sahabat yang miskin, Bilal, Ammar, keluarga Yasir, kemudian di kalangan hamba-hamba yang lain. Abu Jahal, bila jumpa mereka, Abu Jahal tendang, pijak, maki, buat macam-macam. Bahkan dengan sombong kata ni, hampa ni, Tuhan hampa tak rahmat hampa langsung. Berimanlah dengan Tuhan hampa pun kami tetap menyiksa kamu. Mereka ni tanya, mana dia daripada tu? Duduk dengan hampa kah? Ada tak duduk dengan hampa dalam neraka? Tak ada. Daripada mana tu? Ni nak tambah lagi bagi sakit. Dah lah terpakak dah. Lagi terpakak. Nak berkata mereka kemereh dengan miskin, bunuh mereka dulu, pijak macam-macam. Nah, mereka sekarang berada di dalam syurga. Udkhulul jannah, kata pula mereka kepada penghuni syurga, masuklah kamu, menetaplah kamu di dalam syurga. La khaufun alaikum, tidak ada kebimbangan ke atas kamu. Wala antum tahzanun, dan kamu tak perlu sedih, tak perlu memikirkan apa lagi. Masuklah, rasailah nikmat dia. Baik, celah-celah tu Allah cerita, wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan penghuni syurga menyeru dan memanggil penghuni neraka menyeru dan memanggil penghuni syurga. Panggil tu buat apa? An afidu alaina minal ma, boleh tak hampa hantar mai sikit ayam? Telui dengan boleh tak nak tengok orang minum macam-macam dengan bingkai, dengan arak yang dibenarkan di dalam syurga, susu dengan madu. Seronok. Minum tak kecil, tak apa, tak apa. Kita jangan tahan tak ada buat tahan gerak. Batu garam. Duduk dalam syurga tak ada, minumlah sepuas-puasnya, tak payah buang. Tak payah buang. Boleh tak an afidu alaina minal ma? Boleh tak main sikit je? Kalau kita dah harga, kawan kita pun dah harga, tak apa, abang ambil lah. Kita dah harga, kawan dah tegur. Au mimma razaqakumullah, atau apa-apa pun yang Allah bagi rezeki ke hamba, boleh makan, boleh minum, mainlah sikit. Qalu, kata penghuni syurga, innallaha harramahuma 'alal kafirin,
menimbulkan persoalan. Mungkinkah dahulu ketika di dunia kamu minum dengan rakus, tanpa mengira halal dan haram, melanggar segala arahan Allah. Kamu makan dalam keadaan sombong, pembaziran, syubhat, haram, zalim, mengambil hak orang lain. Nah, maka sekarang tidak ada lagi makanan dan minuman kepada kamu, kerana kamu telah mendahulukan keinginan dan nikmat kamu ketika di dunia. Siapakah orang-orang kufur yang dilarang oleh Allah untuk makan dan minum daripada yang baik? Iaitulah alladzina ittakhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agama yang didakwah kepada mereka, atau mereka yang mengaku beriman, memeluk Islam, tapi menjadikan agama mereka lahwan wa la'iba, barang mainan dan olok-olok. Islam tapi tak mau tutup aurat bagi elok. Islam tapi anjur konsert, buat hiburan campur laki perempuan tak kira. Mayang kata mayang, tak kena bergedik lagu mana, tak kena pergi berzina ke lepas tu tak heran. Kita parah hari ini diserang dengan hiburan yang sangat melampau. Tapi entah kenapa penganjurannya seperti halal. Tak ada langsung tokoh agama ke siapa-siapa di kalangan orang agama yang ada kuasa dalam kerajaan, tolong tak keluarkan deklarasi, keluarkan satu, orang kata apa, garis panduan macam mana nak berhibur, sehingga hiburan itu menjadi halal dalam keadaan kita boleh memimpin anak-anak muda. Tidak terus menyekat, tapi nak bagi hangpa berhibur, tapi dalam gaya yang boleh. Bukan payah. Islam bukan terlalu keras sampai tak bagi buat apa langsung. Tak boleh. Tapi kita mudah untuk mengambil apa yang dibawa oleh barat. Menjadikan agama mereka lahwan wa la'iban, barang mainan dan olok-olok. Bahkan wa gharrathumul hayatud dunya, mereka ditipu oleh kehidupan dunia yang sementara. Fal yauma, kata Allah, maka hari ini kami melupakan kamu. Kama nasu liqa'a yaumihim hadha, pada hari ini kami melupakan mereka seperti mana mereka dahulu melupakan hari pertemuan ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan apa-apa yang mereka dahulu menentang ayat-ayat yang kami turunkan kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allahumma adkhilna al-jannah waj'alna min ahli al-jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga, jadikanlah kami penghuni surga. Wala taj'alna min ashabin nar, dan jangan kau golongkan kami di kalangan penghuni neraka. Sungguh neraka itu walau sebentar, sedetik tak mampu kita tahan. Apinya yang menjulang, yang kita baca dalam surah yang dah lalu, asap neraka tu pun sudah membakar kita. Asap neraka sudah membakar. Bau bakaran badan penghuni neraka itu sudah menjelikkan kita. Kira orang yang masih belum dicampur ke dalam neraka, yang dah masuk, yang dah terbakar, naik keluarlah, naik macam kita bakar ayam, naik bau ayam. Bau badan yang penghuni neraka yang dibakar pun sangat menggerunkan. Asap dia sangat memedihkan. Teriakan penghuni neraka itu sangat menakutkan. Apa kalau dicampur ke dalam itu, wal-iyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita dengan dan seorang sahabat dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita tentang syurga, dia kata, ya Rasulullah, aku ada permintaan. Kata Nabi, apa? Doakan aku di kalangan penghuni syurga. Kata Nabi, a'inni ala dhalika bi kathrati sujud. Kalau begitu aku boleh doa, minta
ke langit atau ke dasar bumi, famfudhu, maka tolong buat. La tanfudhu, kau pasti tak akan boleh tembus illa bisultan, kecuali dengan kuasa. Baik. Ayat ni dua golongan di kalangan para ulama menyatakan sama sekali langit itu tidak boleh ditembusi. Sama sekali tak boleh. Allah dah tutup dah dengan kelahiran Nabi. Jin tak boleh naik dah, syaitan pun tak boleh naik dah, tambah orang sampai perempat. Tapi bila Allah kata illa bisultan, bagian ulama lain kata manusia boleh naik ke angkasa, walau tak sampai ke langit, boleh sampai ke apa yang ada di bawah kolong langit. Segala planet lain yang ada, Marikh ke apa ke yang dipodok cerita, kerana ia berada di bawah langit, bisultan, dengan kuasa dan kemampuan mencipta roket apa semua boleh naik. Tak apa boleh naik. Sebagian orang menyatakan itu penipuan yang dibuat oleh media barat. Dulu Amerika duk perang, duk lawan dengan Rusia, Soviet Union, nak tunjuk siapa yang lebih canggih di segi sains dan sebagainya. Amerika dihantar naik nama apa? Polo, bukan polo. Apa? Armstrong, apa? Neil Armstrong. Naik atas boleh pacak bendera, boleh apa semua, ambil gambar. Tapi ini kata penipu dengan tanda wallahu a'lam. Tapi kalau ada kemampuan boleh sampai, kerana dia masih di bawah langit. Ayat yang ketiga, wa futihatis sama' fakanat abwaba. Langit apabila dibuka, maka ia bertingkat-tingkat, macam yang dicerita oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj, iaitu Nabi naik langit pertama untuk bagi salam. Malaikat tanya siapa? Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Naik jumpa Nabi Adam. Naik lagi jumpa Nabi Zakaria dengan Nabi Isa. Tingkat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehinggalah Sidratil Muntaha. Itu kenyataan ataupun pengiyahan terhadap ayat yang dalam surah An-Naba yang menyatakan langit itu bertingkat-tingkat dan setiap tingkat ada pintunya untuk naik ke atas. Hakikatnya wallahu a'lam, kita tak tahu. Sekadar kita baca, kita meyakini ayat tersebut. Tidak perlu kita perinci macam mana antara tingkat dengan tingkat, jauh mana, berapa kilometer, itu katanya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, siang malam yang silih berganti itu, la ayatin liulil albab, ada tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang cerdik. Bila dia tengok siang tak malam tak siang, dia akan beriman dengan Allah. Baik, sebab apa Allah silih gantikan siang malam? Banyak sebab dia. Di antaranya Allah sebut wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam sebagai selimut. Libas maknanya pakaian, selimut. Sebab apa? Malam siapa pun nak tidur. Orang kena shift malam pun lena. Shift malam 8 jam, 4 jam lena. Orang maknanya malam ni memang kena rehat. Habis kenapa kena bangun tahajud? Orang kata dah malam kena rehat. Sebab tu kami terkejut genang tu. Dah. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Allah cerita dah, bangunlah malam sikit tinggal, separuh tinggal. Abang berehat, Imam Syafi'i berehat sepertiga malam, Imam Ahmad berehat sepertiga malam. Maknanya malam tetap tempat berehat. Namun yang tak tidur langsung pun ada. Mereka rehat dalam solat mereka. Rehat dalam solat. Nabi rehat dalam solat. Kata Nabi kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, azin arihna biha. Bilal, azan, tolong rehatkan kami dengan mendirikan solat. Maknanya tahajud di waktu malam, walau tak tidur, tapi ia kerehatan kepada orang yang beriman.
Jadi kalau Allah jadi malam saja, jenuh tengok bola, cemui sejak malam ada lat, cemui nak lena malam ni kira-kira bukan semua benda seronok buat macam mana nak makan jauh kereta tengah malam seronok, kalau siang apa nak jalan ni malam. Ada benda yang tak boleh makan malam, kena makan siang, pucuk nasi lemak.